58 tahun naik takhta sebagai pemangku sultan dan menjaga takhta untuk Cik Siti Wan Kembang, Raja Hussein turun dari takhta kerajaan serendah Sekebun Bunga dan melepaskannya kepada Cik Siti Wan Kembang, waris sebenar untuk takhta kerajaan. Ampun tuanku. Sudah 58 tahun setelah kebangkitan Paduka Ayanda, amanah Paduka Ayanda dan Ibunda tuanku kepada Patik sudah ditunaikan. Sekarang tibalah masa untuk tuanku naik tahta sebagai pewaris sebenar Kerajaan Serendah Sekebun Bunga. Beta terima je. Takhta ini tinggal Ayahanda Beta dan Beta sudah bersedia menjadi raja yang adil dan makmur macam Ayahanda. Terima kasih sebab jaga takhta ini selama ni. Patik hanya melakukan tugas tuanku. Tidak perlu tuanku berterima kasih kepada Patik. Begitulah permulaan pemerintahan Cik Siti Wan Kembang di Kerajaan Serendah Sekebun Bunga. Seminggu selepas Cik Siti Wan Kembang naik takhta, Raja Hussein mangkat dan meninggalkan dunia. Rakyat jelata tetap berasa sedih atas khabar kemangkatan Raja Hussein walaupun beliau hanya pemangku sultan. Setelah mendengar khabar Cik Siti Wan Kembang menaiki takhta dengan ketiadaan suami dan raja pertama dari kalangan wanita, putera-putera dari serantau alam Melayu berpakat untuk meminang Cik Siti Wan Kembang. Ampun tuanku. Patik sudah menjemput mereka masuk. Ampun tuanku. Patik merupakan wakil rombongan diraja. Berdiri di sini merupakan raja kedua kerajaan kami. Patik datang ke Kerajaan Serendah Sekebun Bunga bagi memetik bunga yang lebih cantik melebihi bunga-bunga yang lain. Patik ingin menjadikan tuanku sebagai isteri Patik. Sudikah tuanku menjadi isteri Patik? Apakah tuan hamba mentadbir kerajaan Beta sebagai seorang raja yang warak dan baik? Patik mampu mentadbir Kerajaan Serendah Sekebun Bunga menjadi lebih maju dan makmur. Sudikah tuanku menjadi isteri Patik? Tuan hamba seperti berkata-kata kosong. Tuan hamba tidak langsung memfikirkan tentang kerajaan. Ketika memberi jawapan, tuan hamba hanya fikirkan tentang menjadi suami Beta. Tidak langsung fikirkan tentang rakyat. Beta tidak mahu suami yang tidak memikirkan kehidupan rakyat Beta sebagai suami. Putera tersebut hanya mampu terdiam dan mengundurkan diri. 9 orang lagi putera turut meminang Cik Siti Wan Kembang. Namun, kesemua pinangan mereka ditolak oleh bangsa. Cik Siti Wan Kembang menyedari bahawa Gunung Citawangsa sudah berkembang semakin pesat. Oleh itu, baginda perlu mengambil langkah yang bijak kerana risau akan diserang oleh musuh dan sekaligus memusnahkan kota pemerintahannya. Ampun tuanku. Tidakkah tuanku menyesal menolak semua pinangan putera-putera itu? Demi keamanan Gunung Cintawangsa, Beta sanggup berkorban. Ibarat cubit perkane, perkiri terasa juga. Jikalau Cik Siti kesedihan, patik-patik sekalian turut berduka. Kerajaan ni adalah warisan Ayahanda Beta dan Beta rela hidup sunyi demi menjaga keamanan Gunung Cintawangsa daripada hidup dalam penyesalan macam dalam kepompong yang mati. Kemasyhuran kerajaan ni adalah hasil daripada pemerintah-pemerintah terdahulu macam Ayahanda Beta. Jadi Beta sekurang-kurangnya harus mengekalkan keamanan dan keharmonian kerajaan ini. Ampun tuanku. Ramainya jumlah putera yang datang melamar tuanku. Masa kerajaan tuanku semakin terkenal, maka besar kemungkinan kerajaan tuanku akan musnah. Hal ini kerana peperangan besar yang bakal tercetus. Ampun tuanku. Bagaimana tuanku ingin mengatasinya? Adakah tuanku mempunyai perancangan untuk mengelaknya? Beta rancang ingin mewujudkan pusat pemerintahan baru. Barulah kita tak perlu bergantung pada satu pusat pemerintahan sahaja.
Jadi, Beta serta dayang-dayang akan meninggalkan Gunung Cintawangsa untuk mencari pusat pemerintahan baru. Cadangan yang bernas, tuanku. Patik berharap semuanya bakal berjalan dengan lancar. Maka pencarian tempat baru bermula. Cik Siti Wang Kembang meninggalkan wilayah Gunung Cintawangsa untuk mencari tempat pemerintahan yang baru. Setelah perjalanan yang jauh, beliau menemukan sebuah kawasan hutan yang dipenuhi pokok segayung. Beta rasa tempat ini sesuai untuk dijadikan pusat pemerintahan baru. Tempat ini juga strategik untuk pelabuhan. Benar sekali. Ia sekaligus bakal menarik perhatian pedagang dari seluruh dunia untuk datang ke sini. Baguslah kalau gitu. Nanti arahkan semua hulu balang dan rakyat untuk buka pusat pemerintahan di sini. Kita akan bina istana di sini. Menjunjung perintah, Tuanku. Dapat dilihat suasana di pekarangan pelabuhan Kelantan yang gegarkan dengan satu kekecohan. Cis, Patik sungguh tidak berhati. Tuan hamba kehilangan jejak wanita-wanita itu. Beli. Tuan hamba ada terlihat-lihatkah sekumpulan wanita yang berlari ketakutan? Wahai tuan hamba, apakah atas sebab tuan hamba terkia-kia ingin mencari mereka? Patik tidak nampak mereka? Ampun tuanku, tolong Patik, kami telah dikejar oleh sekumpulan pedagang yang menindas golongan kami. Ya, hampus. Beta nak kamu semua cari tahu punca masalah ini. Bawa mereka ke istana untuk disoal siasat. Baik, tuanku. Beta nak Tuan Hamba tangkap mereka untuk disoal siasat. Perkara ini tak sepatutnya berlaku di kerajaan Beta. Baik, tuanku. Salah seorang pembesar Cik Siti Wang Kembang tampil ke hadapan untuk menghadap Cik Siti Wang Kembang. Beliau seketika terpegun dengan kecantikan baginda. Ampun tuanku. Patik datang menghadap tuanku bukanlah tujuan kejam. Tapi Patik ingin menghadiahkan tuanku dengan seekor kijang. Bukankah kijak ini terlalu kecil? Mana ibunya? Ampun tuanku. Kijang ini bukanlah Patik pisahkan daripada ibunya. Kijang ini telah kehilangan ibunya akibat pemangsa hutan tuanku. Kalau gitu, Dayang, bawa masuk kijak ini. Beta sangat senang hati dengan hadiah ini. Ada apa-apa hajat yang dapat Beta tunaikan sebagai tanda terima kasih Beta. Ampun tuanku. Patik hanya menunjukkan kesetiaan Patik terhadap baginda. Segala hajat Patik telah dikurniakan dengan penerimaan hadiah ini tuanku. Cik Siti Wang Kembang bersama rombongannya sampai ke Jembal, kerajaan kediaman Raja Loyor. Rombongan Cik Siti Wang Kembang dijemput dengan meriah oleh Raya Jelata. Ampun tuanku. Patik berdiri di sini ingin menyampaikan titah Raja Patik. Paduka Cik Siti Wang Kembang yang ingin mengangkat Puteri Saadong sebagai anak angkat. Baiklah, mari kita berbicara di ruang bicara untuk lebih keselesaan. Mari kita mulakan perbincangan kita. Wahai Raja Loyo, Beta ingin mengambil Puteri Saadong sebagai anak angkat Beta. Beta dengar Permaisuri Paduka telah mengangkat 1 tahun lepas. Beta ingin menjaga dan membesarkan Puteri Saadong sebagai anak angkat Beta. Benar kata Tuan Paduka. Tapi, bagaimana Beta hendak percaya bahawa Tuan Paduka tidak akan mencederakan Puteri Saadong?
Beta bersumpah akan menjaga Puteri Saadong dengan penuh kasih sayang dan akan menjaga keselamatan Puteri Saadong. Pendidikan juga Beta akan tanggung dan dia akan selamat di sisi Beta. Baiklah, Beta faham dan terima paduka Cik Siti sebagai ibunda angkat kepada Puteri Saadong. Pembesar, bawakan Beta surat perjanjian untuk ditandatangani. Baiklah, Tuan. Selepas Cik Siti Wang Kembang dan Raja Lawyer menandatangani perjanjian tersebut, Puteri Saadong yang berumur 1 tahun dilepaskan dari ayahandanya kepada ibunda angkatnya. Cik Siti Wang Kembang dan rombongannya berangkat balik ke kerajaan mereka dengan ahli keluarga yang baru, iaitu Puteri Saadong. Puteri Saadong membesar di kerajaan serendah sekebun bunga dan khabar tentang kecantikan dan kebaikan beliau bersebar ke seluruh alam Melayu. Apabila khabar ini sampai ke telinga Maharaja Siam, beliau terus menghantar pinangan ke kerajaan serendah sekebun bunga. Ampun tuanku beribu ampun, sembah Patik mohon diampuni. Berangkatnya Patik kemari untuk menyampaikan hajat. Apa hajatnya? Berangkatnya Patik kemari membawa hajat dari seberang. Ampun tuanku, Patik membawa utusan dari Maharaja Siam untuk melamar anak paduka Cik Siti Wang Kembang, Puteri Saadong. Kabarkan kepada Tuan Maharaja, puteri kami baru sahaja masuk umur. Ampun tuanku, Patik tengok sendiri. Sesuai sangat permaisuri sebagai pemerintah adil. Kepribadian inilah yang kami mahukan sebagai permaisuri pengganti. Apakah tuanku tidak berkenan dengan berita ini? Wahai pembesar Siam, tidakkah kamu tahu Tuan Puteri kami sudah mempunyai calon sendiri? Maksud tuanku, permaisuri sudah bertunang dengan siapa? Dengan Raja Abdullah. Ampun tuanku beribu ampun. Patik kemari untuk bawa pulang Puteri Saadong dengan apa cara sekalipun, termasuk dengan berperang. Wahai pembesar Siam, selagi aku masih bernafas, tak akan ada setitik pun darah Siam di tanah ini. Patik minta diri dulu tuanku. Apabila pembesar Siam memberi laporan kepada Maharaja Siam, Maharaja Siam marah dan malu kerana pinangannya ditolak. Cik Siti Wang Kembang terus memberitahu perkara ini kepada Puteri Saadong. Wahai puteriku, ada pembesar Siam royak nak melamarmu. Hah? Bonda dah kasih jawapan kau? Bonda royak makin nikah dengan Raja Abdullah. Tapi Tok Siti kau boleh selesai sini. Cik Siti Wang Kembang menasihati puteri angkatnya bahawa pemerintah hendaklah meletakkan tanggungjawab sebagai keutamaan dan terpaksa berkorban demi tanah air. Puteri Saadong menangis mendengar nasihat daripada ibu angkatnya itu. Maka, terjadilah kisah penyatuan percintaan yang memilukan ini. Berlaku malam berinai Puteri Saadong dengan sang kekasih Raja Abdullah. Pada satu hari, beberapa tentera Siam dan pembesar Siam menyerang beberapa penduduk kampung. Bang, kalau dah beginilah nasib kita, kita pasal akur saja dengan arahan pembesar Siam. Dan kalau nasib kita begini, saya hanya pergi untuk pemerintah sebagai menjalankan amanah untuk pemerintah. Bukan untuk tinggalkan abang. Tapi, takkanlah Dinda sanggup buat demikian dan meninggalkan abang. Kalau begitu, biar abang mati je lah. Kalau Tuan Puteri sayang sangat dengan Raja Abdullah, ikut saya ke Siam. Tok Sir! Akhirnya, Puteri Saadong pun mengalah demi kesejahteraan kerajaannya. Sejarah Cik Siti Wang Kembang berakhir apabila beliau melantik Raja Abdullah dan Puteri Saadong sebagai pemerintah Kelantan. Bang, kalau dah begini yang nasib kita, kita pasal akur dengan Raja Siam. Bulan mengambang, sunyi damai. 3. Cis, Patik sungguh tidak puas hati. Tuan hamba kehilangan semua jejak-jejak wanita itu. Beli, Cina beli. Bintang seribu membujuk rayu karena